Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Jadi, pada minggu ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk subjek pendidikan kesihatan tahun 4. Okey, baik. Kamu buka buku teks kamu. Kita sambung pada minggu yang ini adalah pada muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 77. Okey. Kita sambung muka surat 77. Okey, sebelum ni kita dah belajar muka surat 76, iaitu akil baligh bagi lelaki, dan sekarang ini kita akan belajar pada muka surat 77, iaitu akil baligh bagi murid perempuan ataupun orang perempuan. Dan sebenarnya tajuk ni sepatutnya kita belajar macam cikgu akan ajar murid lelaki lah, dan kamu murid perempuan akan belajar dengan cikgu perempuan. Tapi sebabkan PKP ni kita gabung kelas. Kalau tak kerana ada COVID dan sebagainya, kita akan memang pisahkan lah di antara murid lelaki dan juga murid perempuan. Dan cikgu pun tak boleh nak elak juga mengajar subjek ni. Kalau ikutkan, kalau macam cikgu lebih selesa untuk ajar kepada sama ada murid perempuan saja ataupun murid lelaki saja. Tapi sebabkan kita belajar online, maka kita buat pencampuran lah di antara lelaki dan juga perempuan. Okey, baik. Sekarang ni kamu buka muka surat 77. Cikgu sentuh bab ni secara cepat lah, pasal cikgu tak nak panjang-panjang cerita tentang ni. Cumanya sedikit sebanyak kamu perlu tahu, murid lelaki perlu tahu, murid perempuan perlu tahu, supaya nanti cikgu akan cakap sebab dia kenapa. Okay, bagi akil baligh murid perempuan, kita sebut perkataan dia, istilah dia minarki, M-E-N-A-R-K-E. Okay, istilah dia. Jadi kalau keluar peperiksaan, apakah yang dimaksudkan dengan minarki, maka kamu jawab, ya, ianya bermaksud akil baligh perempuan. Dan akil baligh perempuan ini berlaku di sekitar tahun umur 9 hingga 16 tahun. Murid perempuan umur 9 hingga 16 tahun, iaitu tahun berapa? Tahun 3 kan? Mula tahun 3 sampai umur 16 tahun. Tetapi kebiasaannya, ini pengalaman cikgu, murid perempuan mereka akil baligh lebih awal berbanding dengan murid lelaki. Dan kalau kamu perasan sendiri, murid perempuan tahun 6 mereka berbeza dengan murid tahun 6 lelaki. Murid perempuan tahun 6 ni dia lebih matang, lebih jaga penampilan diri dan sebagainya. Tapi bagi murid tahun 6 lelaki, mereka banyak main lagi kan, macam budak-budak kadang-kadang. Itu perbezaan akil baligh lelaki dan juga akil baligh perempuan. Ada yang awal, ada yang lambat. Tetapi kebiasaannya bagi murid perempuan, mereka akan akil baligh pada umur di antara 9 tahun hingga 12 tahun tu. Kebiasaannya ramai perempuan dah akil baligh di situ. Okey, kita tengok antara dalam tajuk ni, kamu rujuk muka surat 77. Cikgu baca apa yang ada dalam buku teks ni, jadi jangan salah anggap dan sebagainya lah. Kalau perkataan dia mungkin kamu rasa macam tak patut cikgu tuturkan, itu ada perkataan yang ada dalam buku teks, kita kena belajar. Okey, pertama sekali perubahan fizikal. Yang pertama ialah jerawat, mungkin tumbuh di bahagian muka. Pertama sekali, antara kita nak tahu murid itu sama ada dia dah mula balik ataupun tidak, kita tengok sama ada dia dah mula berjerawat ataupun tidak. Kebiasaannya murid ni bila dia dah mula berjerawat, maksudnya itu antara tanda awal dia telah akil baligh. Contoh macam cikgu sendiri, cikgu mengalami jerawat ni pada umur 12 tahun, iaitu masa cikgu tahun 6. Dan pada waktu ketika itu, cikgu sebagai murid lelaki, cikgu seorang yang ada jerawat. So waktu tu memang kita kena kutuk lah dengan kawan-kawan. Cikgu pun tegur, bergurau dan sebagainya. Kita rasa segan, kita rasa malu. Tetapi nak buat macam mana, itu adalah memang semua orang akan alami perkara tersebut. Kita tak perlu malu dan sebagainya, sama ada orang tu awal ataupun tidak. Okey, seterusnya yang kedua ialah mengalami perubahan bau badan. Okey, bila murid ni dia dah mula akil baligh, badan dia mula berbau tau. Jadi kamu kena jagalah bab ni. Sama ada kamu pakai pewangi, pakai deodorant dan sebagainya, ataupun kamu salin baju lah. Macam cikgu sendiri, cikgu kalau kat sekolah, kalau kamu perasan, cikgu waktu PJ, cikgu memang pakai baju PJ. Cikgu akan berpeluh-peluh dengan kamu, main dan sebagainya. Lepas tu kalau siapa-siapa pernah perasan lah, cikgu akan pergi mandi sekejap dekat dalam tandas kan. Tandas guru lelaki dia ada shower tau. Cikgu akan mandi apa semua, cikgu akan salin baju yang baru. Sebab tu ramai murid yang tanya, cikgu tadi pakai baju lain, kenapa sekarang pakai baju lain? Memang macam tu. Cikgu akan pakai baju PJ sampai waktu rehat. Lepas tu bila dah waktu rehat tu, cikgu akan salin baju, pakai baju lain, pakai baju yang baru, supaya peluh tu tak berbau lah pada badan. Itu antara memang perubahan fizikal yang berlaku. Sebab cikgu dah besar,
Dan bila cikgu berpeluh, badan cikgu berbau, cikgu akan salin baju. Murid sama juga. Bagi murid yang dah akil balik, badan mereka mula berbau. Kalau kanak-kanak, kamu rasa adik-adik kamu ke tahun 1, tahun 2, tahun 3 ke, diorang main berpeluh-peluh ni, basah baju. Tapi kebiasaannya bila kita pergi kat diorang, tak berapa bau sangat, tak busuk, tak bau peluh, tak bau apa tak. Tapi bila murid tahun 4, 5, 6, kalau mereka berpeluh-peluh, kadang-kadang dalam kelas bau busuk, stokin dan sebagainya kan. Dia sebab peluh dia dah mula berbau. Bukan benda tu bukan penyakit benda tu adalah satu perkara yang memang semua orang akan alami. Supaya kita lebih jagalah kebersihan diri kita. Kebiasaan ni kalau waktu hujan, cikgu akan pesan kepada murid lelaki supaya bawa baju spare. Nanti baju basah, ganti baju yang baru. Kalau kadang-kadang murid tak bawa baju, cikgu tak izinkan PJ lah. Ataupun kadang-kadang murid tak pakai baju PJ, dia pakai baju sekolah, cikgu tak izinkan dia pergi kat padang, pasal nanti badan dia berbau. Cikgu akan suruh dia duduk tepi padang. Kadang-kadang ustazah komplain dan sebagainya kan, waktu dah smake apa semua, bising lah kat cikgu, ni budak bau busuk, kotor lah masuk dalam surau. Sebab tu cikgu akan pesan supaya bawa baju spare, baju salinan yang lain. Seterusnya yang ketiga ialah bersuara lunak. Okey, murid perempuan ni bila dia dah akil balik, suara dia semakin lunak, semakin sedap. Okey, semakin lunak, semakin sedap. Masa kanak-kanak, suara mereka ni kebiasaannya suara kanak-kanak lah, suara yang tak berapa nak sedap sangat. Tapi perempuan ni bila dia dah semakin besar, dia dah mula matang, dia dah mula akil balik, suara dia semakin sedap. Sampai kan kalau kita dengar pun kadang-kadang boleh bergetar hati, contohnya lah, boleh bergetar hati, kita rasa macam jatuh cinta ke dengan suara dan sebagainya. Sebab itu kalau dalam Islam sendiri, kita suara perempuan ni adalah antara aurat juga, di mana perempuan tak boleh nak cakap dengan orang sebarangan, ataupun tak ada motif dia bercakap, ataupun dia menyanyi dan sebagainya. Sebab dia boleh membuatkan perasaan orang lelaki jadi macam suka pada dia. Suara dia sebab makin lunak, makin sedap. Okay, seterusnya yang keempat, ni dalam buku teks. Cikgu bukan sebut benda yang tak ada dalam buku teks, iaitu bahagian dada dia semakin membesar. Dalam buku teks dia boleh payudara membesar. Ini bahagian dada lah. Dan sebab itu murid lelaki kena tahu kalau kamu tengok kawan perempuan kamu dah ada ciri-ciri macam ni, murid lelaki memang tak boleh sentuh murid perempuan. Satu dari sudut Islam haram lah, satu lagi dari sudut undang-undang tak boleh. Andai kata kamu pegang juga ataupun kamu terpegang dan murid perempuan itu tidak suka, dia buat report polis, dia beritahu mak ayah dia beritahu cikgu kaunseling ke apa semua, dia kena pegang tanpa kerelaan dia, maka tindakan undang-undang boleh diambil. Itu adalah dari sudut undang-undang. Murid perempuan ni dia punya undang-undang ni sampai umur dia 18 tahun. Ini cikgu nak pesan pada murid lelaki lah. Kamu jangan buat sebarangan kepada murid perempuan, sebab mereka dilindungi oleh undang-undang sampai 18 tahun. Walaupun mungkin kamu pegang dia atas kerelaan diri dia, tetapi dari sudut undang-undang itu salah. Kamu boleh dicas ataupun disabitkan dengan kesalahan jenayah seperti mencabul ataupun rogol dan sebagainya. Sebab itu cikgu cakap terus terang kepada kamu punya perhubungan antara lelaki dan perempuan kena jaga. Kena jaga sungguh-sungguh. Macam cikgu sendiri, cikgu bila murid mula masuk tahun 3, murid perempuan, cikgu tak akan sentuh murid perempuan. Even kadang-kadang memang murid tahun 3 kadang dia nak salam, cikgu salam dia, cikgu tak benarkan, cikgu tak bagi, pasal mereka dah mula umur start akil balik. Macam cikgu, kalau cikgu pegang murid perempuan tahun 3, cikgu tak tahu sama ada dia dah mula balik ataupun tidak. Tetapi kadang-kadang cikgu pegang, maka kalau cikgu ada wuduk, batal kan sembahyang cikgu. Itu antara dia. Tak boleh pegang. Even salam sekali pun tak boleh. Sentuh pun tak boleh sebenarnya. Sebab tu kita bila waktu PJ, kita asingkan antara murid lelaki dan juga murid perempuan. Sebab bila kita nak melakukan aktiviti fizikal, kadang-kadang cikgu kena sentuh bahagian nak tunjukkan skill tu, cikgu kena pegang tangan kan. Kalau lelaki tak ada masalah lah, cikgu nak tunjuk kan. Tapi kalau perempuan memang tak boleh sebenarnya kalau ikutkan undang-undang. Tapi kadang-kadang orang tak tahu. Orang tak tahu tentang benda tu. Murid lelaki lagilah tak tahu, pasal dia orang tak ada pengalaman. Tapi kalau jadi kes sabit, perempuan buat report, walaupun kamu tahun 5, tahun 6 kalau perempuan tu buat report, dia kata dia kena cabul, kena raba dan sebagainya, maka tindakan undang-undang boleh diambil. Bagi murid lelaki bawah umur akan disabitkan dengan kesalahan juvana lah. Maksudnya mungkin akan, kalau betul-betul sabit mahkamah, maka kamu akan masuk sekolah pemulihan akhlak dan sebagainya. Itu antara kesan. Sebab tu kita kena belajar. Lelaki perempuan kena belajar tentang akil balik ni, supaya kita tidak melangkaui batas lah.
Okey, seterusnya yang kelima iaitu punggung semakin melebar. Okey, bila perempuan ni semakin akil balik, dia punya bahagian punggung dia akan semakin melebar ataupun semakin besar lah. Ini kamu perhatikan sendirilah. Cikgu selalu bila murid, cikgu memang selalu nampak perubahan fizikal antara murid lelaki dan juga murid perempuan. Sebab cikgu akan ajar murid tahun 1 sampai tahun 6. Jadi perubahan fizikal murid ni cikgu akan selalu perhatikan dan cikgu selalu nampak lah. Tapi kita bukannya scolding apa, kita memang dah depan kita bercakap kan. Itu pengalaman cikgu lah. Tapi bagi kamu, ini antara perkara yang berlaku. Kadang-kadang, kenapa badan aku makin besar bila dah masuk tahun 5, tahun 6? Sebab itu adalah perubahan fizikal bila kamu semakin akil balik. Bila kamu masuk tingkatan 1 sampai tingkatan 6, umur peringkat itu, maka perubahan fizikal kamu lebih berubah lah. Perempuan kadang-kadang lebih cantik, lelaki semakin sadur dan sebagainya. Itu benda biasa. Okey, seterusnya ialah tumbuh bulu di ketiak dan bahagian pubi. Bahagian pubi ni bahagian kemaluan lah. Dan juga tumbuh bulu di bahagian ketiak. Kamu jangan pelik kalau tiba-tiba badan kamu ada bulu dan sebagainya. Itu adalah perkara biasa bagi tanda akil balik. Lelaki dan juga perempuan. Dan akhir sekali ialah otot tangan dan kaki semakin membesar. Kalau kamu tengok struktur otot murid lelaki, perempuan ataupun murid lelaki sama je. Otot dia akan semakin membesar bila dia akil balik. Sebab tu murid tahun 6 perempuan kadang-kadang kamu tengok semua tinggi-tinggi berbanding murid lelaki. Sebab murid lelaki tak balik lagi. Tapi apabila mereka masuk sekolah menengah, murid lelaki semua tinggi-tinggi, murid perempuan rendah balik. Kamu perasan akan jadi situasi macam tu. Kalau kamu tak percaya, kamu tengok nanti bila kamu tahun 6, kamu akan perhatikan murid-murid perempuan tahun 6 mereka lebih tinggi berbanding dengan murid lelaki tahun 6. Tetapi apabila masuk sekolah menengah nanti, tingkatan 1 sampai tingkatan 6, murid lelaki akan lebih tinggi daripada murid perempuan. Sebab murid lelaki baru mula nak akil balik. Badan mereka akan mula membesar, otot mereka membesar, tangan mereka semakin besar, kaki semakin besar. Itu adalah yang terdapat dalam buku teks. Cikgu tak nak cerita yang tak ada dalam buku teks. Okey, kemudian di sebelah dia kamu perhatikan, kakak, apakah simptom head? Okey, antara salah satu menunjukkan bahawa perempuan ni telah akil balik adalah dia datang head ataupun datang bulan lah. Kalau kita sebut orang Melayu kita akan cakap ianya datang bulan. Cikgu cakap laju sikit ni cerita ni pasal cikgu tak nak panjang-panjang sangat. Okey. Kemudian cikgu dia pun jawab di bawah, antara simptom head termasuklah perut kembung, segugut, muka berjerawat, mual, loya, bahagian dada akan terasa sakit, gangguan emosi seperti gelisah, murung dan cepat marah. Ini antara tanda-tanda bila kamu datang bulan. Kalau perempuan mengalami situasi ini, kamu kena tengok balik sama ada kamu datang bulan ataupun tidak. Kan? Kadang-kadang murid perempuan dia kira dulu, aku ni sakit ke ataupun apa kan. Sebenarnya itu adalah perubahan hormon daripada kanak-kanak menuju ke alam remaja. Jadi kamu jangan salah faham. Kadang-kadang sakit perut, sebenarnya bukan sakit perut, tetapi kamu nak mengalami akil balik, kamu nak mengalami head dan sebagainya. Yang ini kamu kena tahulah. Kalau kamu tak tahu nanti, okey, pengalaman cikgu lah berhadapan dengan situasi ini. Ada beberapa kali lah cikgu berhadapan, murid dia tak tahu, murid perempuan mungkin dia tak tahu dia datang head dan sebagainya. Yang ni murid lelaki, abaikanlah tajuk ni kan. Kita skip, biar cikgu cerita sikit murid perempuan. Jadi bila cikgu perasan, dia pergi tandas. Bila pergi tandas, dia kata, kawan dia kata sakit perut. Tapi bila cikgu perhatikan, bila dia keluar tandas, ada kesan tumpukan darah di bahagian belakang dia lah. Jadi cikgu pun, macam cikgu tahu pasal cikgu belajar benda ni kan. Kita bukannya cakap benda yang kita tak tahu. Jadi cikgu pun tahu benda murid ni dah datang head dan sebagainya. Kebiasaannya cikgu akan suruh murid tersebut akan rujuk kepada guru perempuan lah. Kadang-kadang dia lupa pakai tolak wanita dan sebagainya kan. Sebab dia adalah pengalaman pertama kali dia di sekolah. Dan bila berlaku macam tu, dia tak bawa tolak wanita dan sebagainya. Ini, cikgu rasa benda ni sebenarnya sebab tu kita asingkan antara lelaki dan juga perempuan, supaya penerangan guru perempuan lebih jelas kepada murid perempuan. Dan cikgu sendiri akan ambil murid lelaki supaya cikgu boleh terangkan kepada murid lelaki. Okey, seterusnya, adakah benar tidak boleh bersenam ketika haid? Okey, waktu kamu datang bulan, ada murid tu tanya, cikgu, kalau datang bulan kita boleh bersenam ataupun tidak? Sebenarnya tidak. Jawapan tu tak benar, itu adalah mitos. Bila kamu, walaupun kamu datang haid, kamu boleh bersenam. Tujuan dia adalah untuk melancarkan peredaran darah dalam badan kamu. Ada orang kata bila datang tak boleh buat apa-apa, duduk saja tepi padang kan, tidak. Tapi kalau kamu nak baca Quran apa semua, ambil semayang, tak boleh lah. Kita tak boleh baca Quran apa semua kan. Benda ni biasa je di sekolah, sebenarnya biasa. Cikgu dah jumpa pengalaman banyak kali. Kadang-kadang cikgu tanya murid perempuan, kamu tak semayang ke kan? Dia kata, cikgu saya cuti. Kadang-kadang murid akan cakap cuti lah.
Okey, lepas tu cikgu akan faham lah benda tu. Okey, seterusnya informasi. Tempoh kedatangan head adalah berbeza-beza antara individu. Secara umumnya head berlaku selama 3 hingga 7 hari. Kalau kadang-kadang murid perempuan ni dia berbeza, tak sama, semua orang tak sama. Tapi kebiasaannya antara datang bulan ni adalah pada 3 ataupun 7 hari. Okey. Seterusnya rakan kamu didatangi head di sekolah, dia berasa malu kerana bajunya ada kesan tumpukan darah head. Ini yang pengalaman cikgu jumpa. Bagaimanakah kamu bantu rakan kamu itu? Kalau berlaku situasi itu kepada rakan kamu dan kamu tahu apa yang kamu nak kena buat. Kalau kamu dah tak tahu sangat apa nak buat, kamu pergi beritahu kepada guru perempuan lah. Guru konseling ke dan sebagainya, kamu kena beritahu lah. Jangan beritahu pada guru lelaki sebab benda ni sensitif. Kamu pergi beritahu kepada guru perempuan. Sebab guru lelaki tu tak boleh buat apa pun. Kamu beritahu kepada guru perempuan berlaku kejadian ini dan guru perempuan akan bantu kamu lah secara tak langsung. Ini adalah bercerita tentang tajuk akhir balik perempuan. Cikgu sentuh sikit je. Cikgu tak nak pergi dalam-dalam. Cumanya cikgu pesan sekali lagi, macam cikgu cakap, bagi murid lelaki, bila dia tahu murid perempuan dah mula balik, maka kamu tak boleh main pegang-pegang macam zaman dulu. Masa kanak-kanak kadang-kadang kamu main lari kejar-kejar kan, tepuk tampar dan sebagainya. Jangan buat lah. Walaupun kamu masih fasa kanak-kanak, kamu jangan buat. Sebab perempuan kalau dia buat report, dia buat aduan dan sebagainya, maka boleh berlaku kes jenayah. Okay? Kamu jagalah diri kamu, jangan buat benda yang pelik-pelik. Itu saja pada muka surat 77. Jadi apa yang cikgu nak kamu buat sekarang ialah kamu salin semula. Tajuk dia ialah buat hari dan juga tarikh hari ini. Kamu salin tajuk dia akhir balik perempuan. Kemudian kamu tuliskan perubahan fizikal bagi akhir balik perempuan. Itu saja. Yang tepi-tepi tu tak payah tulis. Kamu tulis perubahan fizikal murid perempuan saja, ataupun orang perempuan. Itu saja. Kamu tak payah nak buat yang bahagian tepi tu, tak payah. Symptom head tu tak payah. Kamu buat yang tu je. Okey, salin yang itu saja. Kemudian siap. Bila dah siap, ambil gambar, hantar kepada WhatsApp cikgu. Cikgu akan check, cikgu akan tanda siapa yang hantar, siapa yang online kelas ni. Kemudian nanti cikgu akan letakkan markah lah bagi kamu punya prestasi individu kamu. Okey. Itu saja untuk pelajaran kita pada minggu ini. Kita akan jumpa pada pembelajaran pada minggu hadapan. Okay, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.